Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata start pukul 9, so kita start 9 tepat hari ni sebab saya nak kena balik agak awal lah sebab saya kat office ni. Okey. Sekejap saya pin dulu. Okey. Saya lagi untuk lagi sebab orang tak banyak lagi, lagi baru kita start promote barang. Okey, baik. Kita sekejap saya tak nampak pula orang komen apa. Okey. Assalamualaikum semua family MBB. So hari ni kita akan menjawab soalan lah. Hari ni kita topik freestyle saja. So kita ada dekat sini ada 12 soalan yang perlu dijawab. Okey, yang pertama, adakah rokok dan vape salah satu punca masalah gastric gut anxiety? Kalau rokok, iya. Kalau vape pun nak kata iya juga, tapi kurang membanding rokok. Rokok sebab dia create oxidative stress pada kita punya paru-paru, menyebabkan kita punya function untuk nak absorb oksigen tu kurang berkesan lah, kurang efektif. So kalau makin lama kelamaan dan kita tak ada train cardio sekali, kita tak ada improve pun kita punya lung punya function, dia berlaku masalah yang sama juga. Glycolysis kita kurang oksigen semasa melakukan proses glycolysis. So kita akan on glycolysis dalam keadaan aerobik, kurang oksigen, produce hydrogen ion, oxidize kita punya muscle, menyebabkan start dari situ. Dia benda bukan sekejap, dia makan benda ni makan berpuluh tahun, tapi dia tetap terjadilah. Dia akan terjadi perlahan. Kita punya sel pun dah start jadi insulin resistant, create oxidative damage, create reactive oxygen species, dan start benda ni dia kui lama kui teruk. Dia kata rokok dan vape salah satu punca masalah gastric gut anxiety. Tak. Tapi dia menyumbang. Sedikit sebanyak dia menyumbang. Itu sahaja nah. Kenapa bila makan kerap muntah? Sebab kita makan dalam keadaan perut ada gas. Kebanyakan masa macam itulah. Kita masuk dalam keadaan perut kita ada gas. Dia selalunya boleh makan dalam 2-3 suap saja. Sebelum ni kita nak suap lebih tu dah tak boleh dah. Lepas tu kalau kita urut dari situ, kita sendawa memang akan kerap muntah nah. Okey, tu nombor 2. Cepatlah pula kita nak habis topik ni. Kita dah jawab benar dah lah. Okey, saya elaborate lagi nombor 2 tu. Ini akibat masalah SIBO dan juga histamine intolerance. Histamin boleh boleh pergi kepada kita punya bakteria usus kecil, walaupun dia memang native kepada kita punya usus kecil seperti lactobacillus, bifidobacterium. Dua jenis bakteria ni ada kebolehan untuk nak metabolize histamin. Bila dia ambil histamin dan metabolize histamin, dia akan produce gas sama hidrogen, carbon dioxide, methane, bergantung kepada jenis dia lah. Dan juga kalau kita ada lebihan fiber, kita makan jenis sayur yang kita tak boleh nak hadam lagi, contoh makan kangkung, macam cruciferous vegetables, brokoli, kubis, benda ni dia akan ditapai oleh kita punya bakteria usus besar pula, sebab dia ada raffinose sugar. Raffinose sugar ni sepatutnya terhadam dekat kita punya usus besar, tapi disebabkan bakteria ni dah start ada dekat usus kecil, masalah SIBO tu sendiri, dia akan ambil raffinose sugar ni, dia makan untuk energi dia dan produce gas. Ini selalunya gas methane lah yang terhasil. So problem lah dekat situ nah. Dan benda ni akan menyebabkan berlakunya masalah sembelit. Bila masalah sembelit, kita proses MMC kita slow, migrating motor complex kita slow, proses kemuk usus tu slow, dia akan menyebabkan berlakunya najis keras. Sebab bila najis tu berjalan, dia sepatutnya sentiasa basah, tapi bila dia slow, air tu daripada najis tu akan diserap balik ikut kita punya usus, menyebabkan najis tu jadi clump, dia jadi kerah nah. So bila kita buang air besar, dia keluar najis ketul-ketul macam tai kambing. Dan ini juga problem menyebabkan berlakunya masalah buasir. Masalah buasir bukan disebabkan oleh masalah najis keras.
Dia disebabkan oleh kita punya kemud usus tu, usus besar tu tak selari dengan kita punya bukaan dubur rektum ni, dia lain. So apa, usus besar kemud, rektum ni tutup lagi. So bila dia tutup, mudahlah untuk berlakunya luka dekat situ. Itu sahaja nah problemnya. Okey. So untuk menjawab soalan Tuan Muzaffar, kalau ada kolesterol boleh ke minum? Boleh, tak ada masalah, silakan minum Half-Five Plus. Okey. Untuk makluman, okey, yang menunggu Half-Five Ultra, Allah Ustaz. Okey, yang menunggu untuk Half-Five Ultra, stok baru masuk. Ni tengok tengah dah seal lagi ni. Stok baru masuk petang tadi. InsyaAllah semua postage akan dihantar by tomorrow, by esok. Okey. Untuk Half-Five Plus sentiasa ada lah. So Half-Five Plus ni ready stock, memang ready stock. Half-Five Ultra ni stok dia tersangkut seminggu ni baru ada balik. Untuk Happy D dah tak ada dah. Sekarang kita ada Happy D Pro. Happy D Pro ni by 28 hari bulan 11 ni akan ada semula ya. Okey. So kita jawab, Tuan, merokok dia bukan punca, tapi dia menyumbang sedikit sebanyak. Saya boleh kata dalam 5% macam tu sahaja. Dia bukan punca utama seokok tu jadi gastric anxiety, tak. Dia hanya menyumbang sahaja nah. Okey, fatwa mengatakan rokok haram sebab memudaratkan kesihatan. Kenapa tiada fatwa sebegini pada junk processed food? Mohon Ustaz Azwan beri hujah. Saya tak bawa kopiah, saya tak pakai jubah. Okey, baik. Dia kalau bab hukum ni, benda tu dia tetap kategori halal, cuma tak toyib lah. Orang kata halal macam Maggi pun halal, tapi tak toyib. Dia orang kata boleh dari segi hukum, boleh makan, tapi dia tak memberi kurang manfaat, dan boleh memudaratkan kalau kita makan banyak. Itu sahaja. Okey. Tapi kalau saya jadi Menteri Kesihatan, memang dia tetap tak boleh buat haram, sebab dia memang bukan haram pun benda tu. Sebab dia memang bukan haram, boleh makan, dan dia akan memudaratkan kalau kita ambil dalam tempoh jangka masa yang panjang dan kita ambil hari-hari, senang kata tak payah makan lah no? Okey, apa kesan sampingan Half-Five ni bila diamal terlalu lama, kebergantungan dengan suplemen? Okey, Half-Five ni dia tak ada masalah sampingan langsung. Kalau ada masalah sampingan, ayah saya yang buat Half-Five ni, dia dapat ambil daripada tahun 2008. Kalau miss dari tahun 2008 ke 2023 ni, kita boleh kira dengan jari je kot lah. Sebab dia kata hari-hari dia tak pernah miss. So dia 28-23. Kalau ada masalah buah pinggang, dia akan kena dulu. Kalau ada masalah jantung, dia akan kena dulu. Kalau ada masalah kencing manis ke, dia akan kena dulu. Nah. So kalau macam saya daripada tahun 2012, sebab saya pun terlibat dalam quality control sekali. Kalau apa-apa jadi dan tempoh jangka masa yang panjang tu, kami dua kena dulu nah. Okey, baik. Adakah brisk walk, jogging dapat bantu dalam gastric anxiety? Brisk walk ni kita berjalan nah. Kita berjalan. Tapi kalau nak kata brisk walk, jogging ni dia membantu tau. Dia membantu dalam kita bina balik otot dan bina balik kita punya storage glycogen, yang mana dua ni akan bantu kita berhadapan dengan situasi stres di kemudian hari. Tapi kalau untuk orang yang baru, nak start, baru praktis MBB ni dalam 2-3 hari, baru makan Half-Five ataupun Half-Five Ultra ni dalam baru 2-3 hari makan, saya tak galakkan untuk jogging. Kalau nak buat pun buat brisk walk saja dulu. Sebab saya tahu confirm buat brisk walk pun dah berdebar dah, confirm dah trigger dah benda ni. Saya buat kerja ni lama dah, saya tahu sangat. Okey, so kalau jadi macam tu, kita rest dulu 2-3 hari. Dia sepatutnya kita start untuk brisk walk, kita start untuk jogging. Bila kita masuk second box, kita dah start amal Happy D Pro ni. Okey, time tu baru kita start
buat aktiviti bersenam. Okey, time tu sebab apa perlu bersenam? Sebab kita nak bina balik storage glycogen kita. Storage glycogen ni maksud simpanan gula pada kita punya otot dan kita punya hati, supaya kita boleh tahan lapar tu lebih lama sedikit. Kalau tidak, dia setiap kali 2-3 jam kena makan. Lepas tu kena start balik bina berat otot. Yang mana berat otot sebelum ni duk hilang, yang hilang berat badan tu selalunya berat otot yang hilang, iaitu kita kena bina balik. Kita dapat dua ni saja, kita akan boleh bina balik kita punya kebolehan untuk berhadapan dengan situasi stres. Kalau tak buat dua benda ni, tak amal apa APD Pro tu, tak amal Rebi, kita tak brisk walk, kita tak jogging, kita tak bina otot balik, dia boleh je maintain 5 plus ni. Cuma bila dengar saja berita terkejut, dia nak start jadi berdebar, dia nak start jadi bloated, dia nak start trigger anxiety, leceh. So kita tak mau benda tu berlaku. Nanti kita kena praktis lah, kita kena sentiasa bersenam. Contoh macam saya lah, yang mana saya duduk hari-hari tu dengan Tuan Razman pun sama jugalah, no? Dan group MBB Fitness tu semua sama saja. Saya bersenam supaya saya boleh berhadapan dengan stres. Hari-hari duk konsult orang, duk bercakap dengan orang apa semua ni kan. Saya kena ada kebolehan untuk berhadapan dengan situasi stres tu. Sebab tu saya kena workout untuk mengekalkan saya punya otak ni supaya tak gila. Supaya tak, in a way tak gila lah. Supaya saya tak stres. Supaya pagi tu saya dah boost dopamin dah sekali. Sampai ke petang tu apa saja datang, stres apa ke benda sekalipun, benda pelik-pelik datang, saya boleh steady sahaja. Kalau saya tak workout, saya tak boost saya punya dopamin, senang stres. Saya rasa aku bebai lah nak buat kerja ni. Balik rumah tidur lagi senang lah, tak payah fikir buat tips apa semua, geram tidur lah. Itu kalau tak workout lah. Tapi kalau kita workout, kalau saya workout pagi, saya steady saja satu hari. Lepas tu kalau nak boost sikit lagi, petang tu buat strength training sikit, buat bodyweight punya training, dia boost sampai ke malam, steady sahaja. So, dopamin tu penting tau. Dopamin, workout tu penting untuk kita boost dopamin supaya badan kita boleh relax. Bermaksud, dopamin akan inhibit, menghalang penghasilan histamin. Bila kurang penghasilan histamin, badan boleh dalam keadaan mode rest and digest. Orang kata sympathetic dominant tu parasimpatetic lebih lama. So bila dalam keadaan mode rest and digest tu, kita boleh recover lah daripada masalah tu. Tunggu petang pula aku dia nak trigger balik. Okay nah. Okay. So number 6, kesihatan usus dan IQ kebijaksanaan, adakah dia berkait? Dia memang berkait rapat. Kalau budak-budak makan jajan, dia jadi bodoh. Saya bagi tahu direct saja. Budak-budak kalau makan tepung banyak, minum susu ni pasteurized ni banyak, kemungkinan besar IQ dia akan rendah di kemudian hari. Kemungkinan besar. Sebab dua benda ni merengsa dia punya usus, create histamine intolerance, akan create keradangan pada dia punya hypothalamus, menyebabkan dia susah nak mengingat benda. Dia akan create, orang kata, dia tak boleh nak fokus. Attention dia jadi deficit. Dia tak boleh nak fokus kepada satu benda. Dia akan tengok benda ni banyak, dia nak buat semua. Dia tak boleh nak fokus kepada satu benda. So kalau tak boleh fokus, macam mana nak belajar? Dia jadi bodoh lah. So kalau tak mau anak jadi bodoh, kena baca buku lah. Itu nombor satu lah. Anak tak mau jadi bodoh, kena baca buku. So budak tu baca buku, kita pun kena duduk berhadapan dengan dia, monitor dia, kena ajak dia. Jangan harap pergi sekolah saja jadi pandai. Tak. Mak bapak kena duduk depan. Apa dia? Hang tak tahu ni. Buat ni. Apa bodoh sangat benda ni tak tahu kan? Macam tu cara saya ajak anak saya. Memang ajak anak saya kasar. Sebab ayah saya ajak saya macam tu. Buat macam ni. Rotan kena steady. Rotan kena standby lah. Kalau dia ulang benda sama agak salah, tak ada. Macam tu cara saya belajar. So itu satu. Lepas tu kontrol makan. Jajan jangan bagi makan. Opok-opok jangan bagi makan. Susu ni tak ada keperluan langsung pun bagi dia makan. Dua benda ni kena jaga nah. Okey.
pematah hati. Minyak zaitun sesuai tak dengan orang GERD? Orang GERD ni bergoreng tak boleh sangat ke? Okey. Minyak zaitun dia perlu faham, dia minyak buah. Minyak buah macam jenis minyak zaitun ni dia tak boleh kena heat, tak boleh kena panas terlampau banyak sebab dia heat point rendah. Heat point ni bermaksud contoh macam ni ya. Okey, ni kata periuk. Okey, kata periuk periuk goreng lah. Okey. Lepas tu ni kata Haufai ni apa? Haufai pula. Okey lah, tak apa, katalah Haufai ni minyak sayur kita bubuh. Minyak zaitun kita bubuh. Kita panaskan bawah dia. Dia mudah berasap pada suhu rendah. Bila dia start berasap tu maksud dia dah jadi rancid dah. Rancid ni maksud dia dah start oxidize. Dia dah start stable. Senang kata benda ni tak boleh nak buat untuk goreng. Okey sebab dia heat point dia rendah. Okey. Kalau nak ambil minyak zaitun, tabur atas kita punya nasi ataupun kita punya lauk, makan sekali dia akan okey. Jangan ambil masa perut kosong. Cara orang duk praktis tu salah tau. Kalau untuk orang sihat tak apa, tak ada masalah. Tapi untuk orang dah GGA ni dia tak boleh. Jenis pagi-pagi tu buah atas sudu telan gitu. Tak boleh, dia akan melugai nanti. Melugai ni mual. Okey. Sebab apa? Sebab minyak ni dia fats, dia oil. Oil ni nak digest dia kena ada bile acid dengan lipase yang dihasilkan oleh kita punya pancreas. Nak trigger benda ni, dia selalunya oleh protein dan juga lemak yang kita makan. So, untuk orang gastrik GGA ni, dia kurang penghasilan bile acid, kurang penghasilan lipase. Dah lah kurang. Lepas tu kita tak trigger proper pun. Kita tak trigger kita yang cephalic phase, iaitu kita punya selera makan pun kita tak trigger. Kita terus makan macam tu saja. Confirm melugai. Nak makan minyak zaitun dan nak dapat manfaat minyak zaitun, kita ambil nasi kita kan, buah atas pinggan, bolok banyak kan, bolok banyak. Bola lauk banyak mana, bolok banyak ni setengah pada kita punya nasi tu. Tabung sikit minyak zaitun, makan. Macam tu okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. So, kita tengok soalan dulu kat ni. Memang kalau kita minum air kopi sebagai contoh cappuccino dalam keadaan perut kosong, rasa tak cukup nafas je. Sebab dia trigger kita punya, dah lah kita, kalau orang GGA lah, orang biasa dia okey lagi, boleh tahan lagi. Tapi kalau orang yang masalah GGA, gastric GERD ni, angin ni, perut dah memang berangin dah. Badan dah memang confirm stress dah. Lepas tu dia top up pula dengan kafein. Waktu tu kita punya penghasilan kortisol pun tak cukup. Untuk kafein, dia akan trigger penghasilan kortisol. Sebab tu orang tu jadi segak tau minum kafein ni. Tapi kalau untuk orang GGA ni, kafein, dia punya kortisol, nak menghasil kortisol dia pun kurang akibat gangguan pada dia punya hypothalamic pituitary adrenal axis, HPA axis dia ni. Kortisol kurang, masuk pula kafein ni. Dia nak pi lawan kafein, tak boleh, tak cukup. So apa dia buat? Dia Roger kawan dia, kortisol ni Roger kawan dia, oi, adrenaline, mai tolong aku ni. So dia triggers adrenaline akan trigger secondary histamine release, buat orang tu jadi bloated. Macam tu ya cerita dia nah. So kafein ni kalau nak selamat, ambil lepas makan, dia selamat. Tapi kafein ni okey, sat alang-alang tu kita promote sekali. Okey. Untuk makluman, kita kopi dah ready stock balik dah, kopi MBB. Satu untuk boost, satu untuk relax. Okey. Boost dengan relax ni, relax ni, ashwagandha ni, dia akan trigger juga. Kalau untuk orang yang dah advance boleh ambil lah. Tapi untuk orang yang beginner ni, tiger milk mushroom ni dia counter kita punya penghasilan histamin. Sebab tu tiger milk mushroom ni, kalau untuk orang ada masalah lelah ke, ada masalah asma ke, dia orang bagi tiger milk, dari tiger milk punya mushroom punya extract. Sebab apa? Sebab dia boleh reduce dia punya penghasilan histamin tu sendiri. Sebab tu kopi boost ni mesra untuk MBB beginner. Kalau nak dapatkan, tak ada beg kuning bawah tu no.
Beg kuning bawah tu untuk hafal kontak jalan dieteng ataupun MBBM sedia nah. Okey, baik. So soalan, kenapa kalau minyak kelapa darah sama dengan minyak kelapa darah, dia punya heat point agak tinggi. Okey, nak buat goreng dia tak proper lah untuk buat goreng. Minyak kelapa darah ni proper untuk kita drizzle ni, macam kita ambil buat salad ke apa kan, lauk kita kan, kita tabak tak kira nasi ataupun lauk kita makan. Yang tu proper, cara tu proper dia, sebab nak digest dia tetap memerlukan bile acid dan juga kita punya lipase pada kita punya pancreas. Okey. Kenapa orang anxiety dia terjaga malam? Masa dia terjaga tu dia berpeluh-peluh. Okey. Sat. Saya ingat balik Sat lah. Sebab tadi baru je jawab soalan ni. Baru je jawab soalan ni. Sat. Dah jumpa dah. Sat lah. Okey. Bila kita tidur, bukan dia sebab anxiety tu Cik Wan, dia sebab kembung. Dia tak ada anxiety, kalau dia kembung pun dia jadi juga macam tu. Bila dia berangin, dia tak buat tips yang kita suruh buat tu. Kita minum sebelum tidur, minum dulu air. Lepas tu kita urut dulu kawasan mana yang rasa sakit, keras, kebas, lenguh. Dia ada point ni satu badan. Ni sama ada kat tangan, kat jari, kat tengkok, belakang kepala, kat dari alih mata, celah peha, belakang peha kita ni, pelipat lutut ni, kat betih, kat tapak kaki. Urut saja. Urut, bagi senawa sampai nafas tu rasa lega, tarik nafas rasa lawas. Lepas tu baru kita tidur. Kalau dia tak buat benda ni, dia tidur dalam keadaan perut dia bloated. Okey, sebelum tu kita bagi tahu dulu, orang yang tengah bloated selalunya sebelum dia trigger segala hapa tok nenek ni, dia akan ngantuk dulu. Sebab apa? Sebab perut tu kembung, tolak usus tu kembung, berangin, dia tolak perut ni ke atas, tekan diafragma. Perut ni kat sini je tau. Jantung kita kat sini tau. Dia bila perut tu tolak naik ke atas, dia tekan kita yang ni, diafragma ni, dia akan alih kita punya kedudukan jantung sikit, dia akan rangsang kenyang vagus nerve, kita punya denyutan nadi kita akan jadi perlahan, lepas tu start ngantuk dah. Okey. Kalau dia tidur time tu, dia ada dua pilihan. Sama ada dia tak boleh tidur, mata terus segang balik, ataupun dia boleh tidur tapi bangun terjaga. Sebelum terjaga tu dia mimpi buruk dulu. Lepas tu dia terjaga tu dan keadaan dada dia ketat, badan berpeluh, nafas dia cemas jugalah. Okey. So sebab apa? Sebab bila kita dalam keadaan kembung tu, kita tahu nadi dia jadi slow. Otak ni dia ingat kita tengah kena belit dengan ulat sawah lah kot. Dia bukan tahu. Dia bukan nampak pun. Dia kata, mungkin dia kena belit. So kita tembak adrenalin. Adrenalin naikkan balik kita punya degupan jantung tu, dia trigger secondary histamine release. Orang tu terus terjaga. Bab berpeluh pula sebab sympathetic dominant ni, mood lawan atau lari, dia trigger acetylcholine. Acetylcholine ni dia pergi kepada kita punya kelenjar peluh, dia trigger penghasilan peluh. So kita berpeluh tak tentu pasal dengan banyak sekali waktu tu. Okay. Alright. So kita teruskan. Selepas jawab soalan Cik Wan tadi, Waalaikumsalam. Okay, MDM relevan ke kalau minum cuka apple pagi-pagi waktu perut kosong? Tak relevan. Tak minum cuka apple ni, kita buat sedap lah, makan lepas makan okey je, tak ada masalah pun. Ambil lepas makan okey. Okay. Tuan, beginner normal ke kurang selera makan sebab kembung? Bila kita kembung, kita tak boleh trigger kita punya cephalic phase. Cephalic phase ni bermaksud kita punya selera makan. Kita punya penghadaman ni, dia ada 3 fasa. Satu cephalic phase, iaitu kita punya selera makan.
Nombor 2, kita punya gastrophase, bermaksud kita punya penghadaman dekat kita punya perut. Nombor 3, intestinal phase, iaitu fasa dekat kita punya usus kecil, usus besar dan kita punya buang najis lah. Nah. Kalau kita tak dapat selera makan akibat kita kembung ni, kita masuk saja memang confirm berangin, confirm sebelit, wajib. Lepas terima kasih Madam terima kasih banyak. Okey, baik. Begini Amal Hafai ke? Sebab saya pun sama begini Amal Hafai dan MBB jadi kurang sila. Sebab bloated sahaja. So cara dia sebelum yang ni kena praktis tau. Yang ni kita kena buat apa, jadi kita punya tabiat. Minum air dulu sebelum makan ni, 15 ke 30 minit sebelum makan, minum air dulu. Lepas tu urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas. Lepas tu baru kita boleh makan. Barulah ada air liok sikit tu, barulah tengok macam makan tu berselera, baru nak rasa lapar tu betul. Itulah Doktor. Terima kasih banyak lah. Apa Dr. Ed buat dua kali ni ajak saya, tapi saya buat jugalah. Terima kasih banyak yang bagi gift. Terima kasih. Okey, dark chocolate dalam bentuk minuman atau bar kerana sesuai tak untuk GGA, gastric anxiety? Sesuai tu sesuai, tapi dia tak boleh makan banyak. Tapi sabar Sat lah, sabar Sat. Sebab sekarang ni saya tengah buat untuk satu cocoa punya drinks dengan mocha, coklat dan kopi punya drinks untuk orang yang ada masalah gastric anxiety. Sabar Sat, bagi kita lepas untuk hantar Happy D Pro ni, lepas tu baru kita bawa keluar untuk mocha drink dan cocoa drink. Sabar Sat lah. Okey. Betul, JJ memang mimpi buruk. Dia mimpi buruk ni, dia sebenarnya adalah keperluan tau. Keperluan untuk nak bagi orang tu terjaga. Kalau tembak adrenalin saja kita tengah tidur, automatik otak akan fikir benda bukan-bukan. So, kalau tengah kembun, nafas pun tak apa nak boleh, dia bagi kita tidur nyenyak, memang KO lah kita malam tu kan. Memang mati lah. Terima kasih Tuan Azman. Allah, Tuan Azman bagi gift. Thank you very much. Okey. Saya ni kadang muka Tuan Azman cerita pasal itu pun saya mimpi. Aduh, sebab banyak sangat tengok video tu. Alright, terima kasih Cik Wan. Okey, kalau mimpi jumpa crush termasuk juga ke dalam Tuan? Ya tu, sebab crush tu dah hantar ilmu dah. Dia dah hantar ilmu dah masuk tidur tu. Maksud dia tak lama lagi kalau tak jadi ke dia hantar santau lah kot. Bahaya tu, semua tu bahaya. Okey, baik. So kita tengok soalan balik yang Tuan dah tak jawab lagi. Tips pemakaian yang paling bantu bagi ibu yang menyusu dalam masa yang sama kongsi Alpha Plus dan MBB. Okey, untuk ibu menyusu, dia punya carb dia, protein dia, fats dia memang kena cukup tinggi ambil, sebab dia kena makan untuk 2 orang. Lepas tu folic acid tu, vitamin B12 jangan lupa sekali. Vitamin D pun jangan lupa. Yang tu memang crucial untuk ibu menyusu. Ibu menyusu ni satu lagi, kalau dia berangin, laki dia ni tak boleh balah nak urut. Laki dia kena cukup rajin mengurut. Hang sibuk macam mana sekalipun, hang kena urut bagi sendawa dia lawas, bagi dia tak ada masalah sesak nafas, bagi tak ada masalah buasi apa semua. Kena rajin mengurut. Kalau tidak, kalau mak tu stres, dia penghasilan susu tu dia akan jadi sangat kurang. So bila susu kurang, problem besar. Okey, Siti Jebat, kenapa saya begini minum Hafa jadi loya dan muntah angin? Sebab fiber tu sendiri tau. Pada peringkat permulaan dia memang akan jadi macam tu. Terutama kalau kita tak ada guide lah, kita ambil makan terus satu paket, memang orang yang first ambil Alfai, ambil satu paket terus out. Dia ambil setengah paket dulu tau Alfai ni. Okey, ambil setengah paket dia. Potong ni, ambil bancuh dengan air waktu pagi, terus minum. Lepas tu
Sebelum minum tu jangan lupa untuk MBB beginner, minum air urut bagi sendawa sampai nafas lawas. Lepas tu ambil setengah paket ni selama 6 hari maintain ini dulu. Lepas tu makan makan tu kena sentiasa hantar kepada dietetic. Sebab sehari ada yang makan kangkung, sehari ada yang makan kimchi dah awal-awal ni, sehari ada yang makan toge, ada yang makan kuah kacang. Benda-benda yang tak sepatutnya makan ni dia makan. So kena hantar gamak sentiasa Okey, baik. Terima. Oi, Tapai cute gegar awak. Oi, Tapai. Terima kasih Tuan Tapai. Terima kasih very much. Okey, baik. Saya sekarang jadi pakar mengurut wife duk bengkak kaki time sarat ni. Kaki okey, kalau time dia jadi water retention. Water retention ni dia tak perlu menguut sangat Tuan Farhan. Water retention kita letak kaki di atas katil saja. Lepas tu kita biar gravity buat kerja, dia duduk bawah. Macam tu saja. Buat gravity buat kerja. Itu je water retention, tak payah ngurut. Okey. Ambil setengah je tuan. Ambil setengah je tuan. Betul. Lepas tu satu lagi, kena repair makan. Kena repair makan, sentiasa submit pada dietetic. Itulah yang saya minta sangat-sangat submit pada dietetic makan supaya kita tahu benda salah. Saya pergi makan kacang, saya pergi makan pergi makan soya, saya pergi makan red beans ke green beans ke, saya pergi makan sup ikan semalam ke, pergi makan laksa ke. Benda-benda tu kita nak kena pastikan dia betul. Okey. Biskut Half-Five ni dah lama kan. Rasa dulu pernah ambil 4 tahun lepas rasanya. Rasanya waktu tu Half-Five saja kot. Lepas tu jadi Half-Five Plus dah sekarang ni. Biskut Royce. Sekarang ni yang paling bawah Half-Five Ultra. Paling latest sekali. Half-Five Ultra ni dia campuran moringa seed. Dia ada extra moringa seed, saffron, digestive enzyme dengan astaxanthin. Tapi nafas makan tak apa selera lagi, makan sikit-sikit je, tak ada masalah. Slow. Semua yang ada dalam ni, Tuan Razman, Tuan Farhan, Tuan Fadli, semua melalui fasa ni awal-awal. Biasa saja, tak ada masalah. Benda ni biasa. Okey. Perlu stop ubat tambah darah tak tuan bila start Half-Five dan plus MEB? Ubat tambah darah ni selalunya folic acid dengan sangobion lah. Itu saya vitamin B12, mecobalamin. Selalunya itu je. Tak, untuk mecobalamin kalau start Half-Five ni nak stop boleh, tak ada masalah. Tapi bila kotak kedua tu kita start Happy D, lepas tu ambil start Happy D saja, nak ambil mecobalamin tu ambil. Baru ada function. Kalau tidak dia nak bloated dan terpasai. Lepas tu nak jadi semelik kat atas. Lauk malam boleh ke makan pagi? Contoh daging ayam just panaskan. Kalau lauk ayam daging boleh. Kalau ikan makanan laut tak boleh. Sebab dia ada histidine. Histidine ni contoh macam kuah laksa lah. Kuah laksa ni dia kita peram tu lagi sedap. Lagi peram sehari dua tu lagi sedap. Dia sebab histidine breakdown kepada histamin. Bila histamin ni kita ingest, kita makan dalam kuantiti yang agak banyak, problem sebab orang yang ada masalah leaky gut ni, okey, orang yang masalah leaky gut ni dia akan berlaku kekurangan diamine oxidase. Okey, nak lebih faham lagi mana dia? Ni minta apa ni? Okey, ni kata kitab Zain, tak apa. Okey. Kata kita punya usus kan. Dalam dinding usus ni, dekat kita punya sel dinding usus ni ada intrinsiknya sel. Okey. Kalau dia berlakunya masalah leaky gut, dia orang ni tak boleh nak menghasilkan diamine oxidase yang mencukupi untuk nak menguraikan histamin yang kita hasilkan. Histamin ni dia bukan hasilkan lebih ke apa semua, tak. Dia hasilkan jumlah yang tetap sama. Contoh kita makan cili kan, yang di capsaicin tu kan. Dia makan cili. Lepas tu dia akan trigger penghasilan histamin. Tapi disebabkan usus kita ni ada masalah leaky gut,
Diamine oxidase tu kurang, dia tak boleh nak menguraikan histamin yang terhasil dekat sini. So dia akan menjadi satu condition yang digelar sebagai histamine intolerance. Dan start dari situ dia buat kacau satu badan lah, no? So itulah. Apa soalan dia tadi aku jawab tadi? Okey, bab lauk panaskan. So makanan lauk ni kalau semalam kita masak, jangan duk makan pagi ni. Dan juga makanan laut ni jangan bawa keluar masuk peti sejuk. Okey, contoh macam pernah kena pada Tuan Razman kita. Okey, bawa keluar ikan bawal, lepas tu tak jadi masak, simpan balik dalam peti ais. Jangan buat macam tu. Sebab bila saja dia masuk, dia bertukar suhu kepada suhu bilik, dia start balik histidine tu, dia breakdown kepada histamin. Lepas tu kita pergi simpan balik, lepas tu kita bawa keluar balik, problem. Jangan bawa keluar makanan laut, keluar masuk peti ais, keluar masuk peti ais, keluar masuk peti ais. Jangan. Satu lagi, kalau makanan laut kita panaskan, kalau yang semalam kita panaskan, jangan duk makan, boleh buang je lah kot. Tapi kalau untuk orang yang perut okey, dia boleh makan, tak ada masalah. Bukan nak kata histamin ni satu benda yang menjahanamkan. Tak. Dia tak. Histamin ni satu benda yang bagus. Dia merangsang kita punya imun buat kerja apa semua. Bagus. Dia memang bagus. Contoh makanan probiotik memang tinggi dengan histamin. Kita makan untuk orang yang sihat, dia merangsang kita punya imun bagus, tak ada masalah, memang champion. Tapi kalau untuk orang yang mengalami masalah GGA ni, ada masalah leaky gut, kurang diamine oxidase, makan histamin ni mengelupa jadinya. So kita tak makan noh. Okey, baik. Memang bagus ni, alhamdulillah. Tadi masuk live Dr. Man, ya Allah kesiannya ramai yang anxiety bergaduh dalam tu. Okey, tak apa, kita tak kacau bab tu Tuan Farhan. Okey, coklat boleh makan ke? Boleh tu, boleh. Okey, tapi kalau coklat ada susu, kita tak makan tau. Okey, coklat ada creamer, kita tak makan. Dark coklat kita ambil 70% ke 80% tu okey, tak ada masalah. Cari 70% tu okey dah. Tapi kita jangan hadap makan satu masa, satu bar tu kita hadap, aku makan sampai habis geram sangat kan. Tak boleh macam tu. Sebab dia, sifat dia koko ni, dia ada sifat dia macam kafein juga, boleh trigger kita punya penghasilan kortisol. So tak boleh buat macam tu. Saya kata tidak ada trigger nanti nah. Okey, baik. Bab hidung tersumbat ni boleh hilang dengan hafal ke? Hidung tersumbat sebab reflux ataupun silent reflux boleh Tuan Fadli. Tapi Tuan Fadli makan masa tau. Makan masa. Kalau nasi semalam boleh makan. Nasi semalam nak makan. Dia tak ada masalah. Cuma jangan bagi nasi tu basi je. Itu je. Kalau nasi tu elok, kita makan. Lepas tu kalau nak buat jadi makan nasi goreng, tak ada masalah. Dia okey saja, tak ada masalah. Silakan. Nasi tak ada masalah. Tapi jangan bagi jadi basi. Itu tak boleh makan dah lah. Okey. Kalau saran tuan macam mana nak clearkan polip dalam hidung? Ada sikit lagi. Kalau polips, tengok dia punya severity. Kalau bab ni kena jumpa doktor dah uruskan polips ni. Sama kalau saya, sebab saya punya ilmu tilik ni tak cukup lagi nak tengok dia jarak jauh tu. Tapi kalau doktor tengok tu dekat-dekat, dia faham, dia tahu dia nak buat apa. Tapi kalau saya ni, polip kat hidung besar mana, kat mana, teruk ke, mana saya tahu. Okey. Saya pengguna hafal dan menyusu badan. Makan kerak boleh ke? Sebab kerak lapar. Kalau ibu menyusu, kena makan kerak. Wajib kena makan kerak. Makanlah banyak mana nak makan sekalipun. Makanlah. Makan. Lepas tu penting, kena ada suami tu, kalau ada masalah gas, kena urut satu badan, bagi sentiasa badan tu relax supaya boleh hasilkan susu yang mencukupi untuk anak. Kalau badan stres, susu pun akan kurang lah. Itu je. Okey. Madu boleh makan. Madu, dia nak makan dia ada trik dia. Kalau untuk orang sihat, makan kosong macam tu tak ada masalah. Tapi kalau untuk orang ada masalah penghadaman ni, cara nak selamat, ambil semasa kita makan nasi dan dia akan okey. Waktu makan nasi tu, sulamlah madu tu. Itu saja lah. Okey. Susu kambing boleh ke? Susu kambing
Kita untuk advance boleh lah, MBB advance boleh. Tapi kalau untuk MBB beginner saya tak galakkan. Susu, kalau susu dah bentuk powder form, dalam kotak elok-elok, ada gambar kartun, ada gambar lembu kat depan tu, saya tak bagilah. Tapi kalau susu fresh pun kita ambil, masakkan sekejap, lepas kita makan, okey lah, tak ada masalah. Tapi itu untuk yang lebih advance. Dia sebab apa? Dia walaupun dia kurang laktos compare dengan susu lembu, orang GGA ni dia kurang laktis tau. Laktis ni enzim yang digunakan untuk nak menguraikan gula laktos tu sendiri. Kalau kurang laktos tu kita tak boleh cerai elok, mulalah bakteria usus kita ambil buat kenduri. Bila dia kenduri tu dia huha, dia hasilkan gas, memang bloated, lepas tu dia jadi cirit sekali, no? Okey, baik. Soalan lagi. Ikan bilis, ikan kering boleh makan? Ikan bilis boleh. Ikan kering saya tak apa nak galakkan. Ikan kering saya tak apa nak galakkan sebab ada kandungan sodium dia terlampau tinggi. Kalau makan kerap problem. Kalau makan sebulan sekali boleh. Macam tu. Kenapa kita rasa perut masuk angin? Kenapa lepas makan kita rasa perut masuk angin? Kenapa ya bukan perut masuk angin? Sebab kita sebelum makan tu dah memang berangin dah. Itu yang penting kita jadikan tabiat. Sebelum makan 15 ke 30 minit kita minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, baru kita boleh makan dalam jumlah yang banyak. Kalau tidak makan 2 suap saja habis dah, tak boleh makan dah. Lepas tu tekak, nak telekat, nak reflux dan macam-macam lagi ya. Sebab apa? Perlu kita jadikan tabiat untuk orang yang masalah gastric anxiety ni, buat keluar angin ni. Sebab angin ni dia bukan boleh meresap masuk dalam kita punya darah, lepas tu dia hilang macam tu saja. Tak. Selagi angin ni tak dikeluarkan daripada kita punya tubuh badan, dia akan stuck dekat kita punya usus ni macam tu saja tau. Dia kuih banyak. Selagi dia tak dikeluarkan. Jadi kita kena awal-awal ni ada usaha untuk mengeluarkan ni supaya badan daripada stres tu boleh masuk kepada mode rest and digest. Baru kita boleh bina balik kita punya glycogen, bina balik kita punya otot dan rawat kita punya radang dalam tubuh badan kita. Sebab tu kita kena sentiasa urut. Jadikan ni sebagai satu tabiat. Saya sampai ke hari ni lah, waktu saya kahwin dengan bini saya, isteri saya tu, sampai ke hari ni saya dah mengurut lagi waktu malam. Sebab dah jadi tabiat. Walaupun tak ada angin pun saya akan urut juga, sebab dah jadi tabiat. Okey. Kalau minum Half-Five, badan jadi kurus, kenapa ya bang? Apa bahaya ada dalam tu? Atau mungkin sebab saya MBB? Bukan macam tu. Bukan sebab Half-Five. Walaupun tak makan Half-Five, tetap akan jadi kuih juga. Tetap akan jadi kuih. Kalau kena GGA ni, wajib akan jadi kuih. Macam semua yang ada masalah dalam ni, Tuan Arazman, kalau masuk group fitness tu, boleh tahulah cerita dia macam mana. Yang mana dulu kuih, lepas tu start workout, bina otot balik, berat badan baru start naik balik. Start naik balik. Ini perkara normal. Apa yang kita hilang tu sebenarnya adalah berat otot. Sebab tubuh badan dia masih tak apa, masih melakukan conversion kita punya glukos kepada ATP, energi kita dalam keadaan tanpa oksigen. Lepas tu dia mulakan proses gluconeogenesis, pengambilan kita punya otot, penguraian kita punya otot sebagai sumber tenaga kepada ATP. Yang ni yang mengurangkan kita punya berat otot. Dan kita boleh nampak pada kita punya tubuh badan dia jadi flabby, kita bontot kita hilang tak terpasai, kita punya kaki ni betih jadi nipis, paha pun jadi nipis, kita jadi macam tu je, macam zombie kering lah, tak terpasai kan. Perkara normal. Nanti bila kita dah start happy D, kita dah start real B, kita dah start workout balik, kita dah start jogging balik, kita dah start angkat berat balik, buat masa balik, masalah ni akan selesai. Yang ni perkara biasa. Saya dah jumpa benda ni beribu kali dan berulang-ulang. So saya, orang kata
hilang berat badan, saya dah kata tak apa, tak ada masalah. Dia ada fasa yang perlu dilalui. Relax saja. Okey, baik. Ina Shine. Ustaz, sebelum tu saya jawab soalan ni dulu bagaimana faktor orang kat sini 7, 8. Bagaimana faktor orang sekeliling sekarang pukul 9.43. Okey, kita ada lagi bersatu 17 minit. Bagaimana faktor orang sekeliling memainkan peranan penting kepada pesakit GGA dalam fasa kesembuhan? Okey. Orang sekeliling waktu sangkut GGA ni penting suruh tengok live ni. Penting siapa-siapa ada mak, pak ke, isteri, suami ke apa semua, suruh tengok live ni. Baru dia orang faham realiti orang ada masalah GGA ni macam mana. Sebab dia orang tengok orang macam saya tengok isteri saya awal-awal kan. Apa ni buat teruk ke waktu tu. Okey, waktu tu bercerita, dia kata susah nak tidur apa semua. Allah, ni buat teruk lah ni kan. Tapi lepas kahwin tu baru kita tengok realiti masalah ni macam mana. Nampak masalah anxiety ni, masalah panik ni macam mana. Kita nampak macam orang tu sihat, tak ada masalah pun. Lepas tu baru kita kenal tau macam mana orang ni, macam mana dia terperangkap dalam tubuh badan dia. Dia terperangkap dalam dia punya kepala otak ni kan. Nak keluar tak boleh apa semua, nak drive tak berani apa semua kan. Okey. Yang ni setiap pasangan tu, kalau ada isteri tu dia kena faham suami dia macam mana. Kalau suami dia tu kena faham isteri dia macam mana. Sebab benda ni banyak orang bercerai berai rumah. Dia kena memahami masalah pasangan tersebut. So dia kena ambil peduli lah benda ni. Ambil peduli. Kalau dia tak ambil peduli, dia tak support, dia tak tahu nak buat apa, dia kata oh ini makan ubat je lah, ni ambil ni makan ubat. Sampai ke sudah takkan okey. Makan ni diazepam, makan ni Xanax, makan ni diazepam, Xanax, amitriptyline, apa lagi, ubat yang untuk masalah anxiety ni. Lepas tu makan ubat gastrik ni, makan ubat ni, sampai ke sudah dia makin lama mati macam tu saja. Senang kata dia jadi gila lah, senang kata. Sebab benda ni betul lah. Sebab saya pernah tengok untuk pasangan suami isteri Chinese lah, yang mana suami dia ni nak bunuh diri dah. Nak bunuh diri, kata tak tahan hidup macam ni. Isteri dia tak faham apa semua. So saya pun terpaksa lah buat kaunseling tak bertauliah ni kan. Kaunseling style Tok Bomo kan. Ajak okey ni satu-satu. Alhamdulillah sekarang ni boleh kerja dah, boleh drive sendiri dah, happy dah sekarang. So benda ni kena faham lah. Keluarga tu, orang terdekat kena faham masalah ni, kena support. Kalau tak support yang betul, mampu. Sebab tu kita buat group support MBB tu. Kalau tak support, mampu. Okey. So bismillah, Half Plus ada Sena tak bahagia ke kalau lama minum ni? Sena yang problem dia, kalau kita ambil dalam bentuk powder form, satu ini kita ambil test. Sebab kita tak boleh control dia punya sinusoid. Sinusoid ni dia ada dia punya dosage yang cukup trigger dan dia tak membahayakan usus. Dia dosage dia sangat rendah untuk nak bawa air saja, lembutkan kita punya najis keras supaya kita senang buang air besar. Itu saja. Kalau ambil sinusoid dan jumlah yang banyak, contoh kita minum teh Sena, cerik-birik keracunan makanan, terutama untuk orang yang ada masalah GGA ni lah. Okey. So soalan nombor 11, kenapa berat badan masih tidak naik walaupun dah MBB setahun? Macam ni, senang kata. Tubuh badan kita sekejap, dia bukan bodoh tau. Dia bukan bodoh. Kalau kita tak buat apa-apa aktiviti fizikal, kita tak workout untuk bina balik otot, dia kata otot ni senang lah. Kalau hang tak workout, aku tak akan wastekan aku punya protein ni untuk hang membesar. Sebab hang tak guna aku. So hang kena guna aku, hang kena guna hang punya muscle, hang kena create micro tear, kena bagi koyak-koyak sikit supaya aku boleh repair. Dan aku tahu dekat situ ada keperluan untuk aku bagi dia jadi kuat sebab hang duk guna. Lepas tu dekat situ juga aku akan simpan glycogen untuk hang guna supaya hang boleh buat repetition lagi banyak ataupun buat aktiviti fizikal yang lebih teruk. Dekat situ glycogen dan penambahan otot akan naikkan semula kita punya berat otot. Macam tu sahaja.
Terutama kalau nak bina otot yang paling banyak adalah bahagian kita yang otot, kita punya paha, kita punya betih. Sebab ni bahagian otot kita yang paling besar. So buatlah squat, buatlah squat, apa lagi ya? Burpees, yang push up, lepas tu kita buat squat, lepas tu kita lompat. Lepas tu nak buat squat sambil ada angkat berat belakang ni pun bagus juga. Banyak kena buat benda tu. Kalau kita tak buat sampai ke sudah berat badan kita tak naik, tiada simpanan storage glycogen, kita MBB saja, tetap kalau datang berita buruk dia akan trigger. Nah. Okey. Nombor 12. Okey. Saya tengok untuk soalan balik soalan ni. Kalau lepas makan rasa lesu yang pening melayan tu macam mana Tuan Fendi? Rasa lesu sebab lepas makan rasa lesu and pening melayang tu macam mana? Makan dalam keadaan bloated ataupun makan benda tak kena. Ada dua benda. Kalau makan benda tak kena, kita makan kacang ke, ataupun kita makan benda yang trigger kita punya penghasilan histamin, dia memang buatkan kita pening melayang. Dan time tu juga dia akan automatic transform kita tak boleh menggunakan glycolysis secara aerobik, dia terus transform jadi anaerobik. Penghasilan energi kita sangat rendah saja sebab nisbah dia 16 kepada 1. Kalau aerobik 16, kita boleh menghasilkan energi dalam 36 sampai 38, anaerobik hasilkan 2 sahaja. So tenaga tu sangat kurang, trigger adrenaline, memang out terus badan. Nah. Okey, baik. Kalau tak kira ambil Hovatron Microba boleh ke Tuan? Boleh, tak ada masalah, silakan. Tuan, macam mana nak masuk group fitness? Okey. Group fitness ni ramai yang dah intermediate dan ramai yang dah advance dalam tu. So saya sebenarnya dia untuk intermediate yang start dah kotak second half file dengan HPD ni dari RB dah mula bersenam, saya tahu dia mula bersenam, baru saya masukkan dalam group fitness. Kalau saya yang beginner, saya masukkan dalam group fitness, nanti dia jadi tak ketahuan dalam tu. Sehari dia beritahu dia punya simptom orang tu kata, relax, benda ni kami semua lalui dah, tapi dia panik juga, Allah. So kita kena kuarantinkan dulu. Kita kena kuarantinkan dia dulu dalam satu tempat, bagi otak dia center dulu, baru kita masukkan dalam group fitness. Kalau nak masuk group fitness, mesej saya 012. Mesej saya, nombor saya dekat ruangan bio. Sekali kita sebut, sekali dia tangkap kita. TikTok ni kali harap. Okey. Tuan, Panadol boleh ambil tak untuk GGA? Ambil, tak ada masalah. Kalau demam, makan. Perempuan nak bina otot macam mana Tuan? Bina otot sama saja macam lelaki. Workout lah. Workout. Buat squat. Kalau lepas tu, jangan lupa buat cardio sekali. Running. Angkat besi. Sama. Bina otot balik. Workout. Lepas tu jangan risau kata perempuan ni sekali badan jadi besar macam lelaki lah apa semua. Mustahil. Benda tu mustahil. Mustahil untuk perempuan badan dia besar macam lelaki, kecuali dia cucuk steroid. Ya boleh lah. Tapi ataupun ambil hormon, ya boleh. Tapi kalau setakat angkat berat ni apa semua, mustahil dia jadi besar macam lelaki. Dia akan jadi lebih seksi dan lebih cantik sebenarnya. Okey. Nak tanya harga tak sama. Nak tanya produk ni di Shopee pun ada harga tak sama, adakah ori? Saya tak tahu. Sedang kata ataupun ejen-ejen setan ni, ejen setan lah ni, mengurangkan harga. Kalau datang pada situ saya kata servis untuk MBB kita cah asing. Tapi kalau beli harga betul, okey, jadi ahli betul, servis MBB sama-lamanya adalah percuma lah. Selamanya ada percuma. Okey. Gaviscon perlu perancang boleh ambil tak? Boleh ke orang GGM berurut untuk buang angin madu? Boleh, tak ada masalah. Kita urut kaki boleh, kita jalan atas refleksologi boleh. Pad refleksologi ni kita boleh beli dekat Shopee lah. Shopee dia ada macam
dia macam tikar tu, dia boleh gulung simpan dalam almari kalau tak mau guna. Kalau nak guna, kita buka, lepas tu kita jalan atas tu, dia akan bantu buang angin. Bagus tu. Bagus. Saya beli Shopee dari HQ. Bagus. Mesej lah saya, aku benda mesej tak tahu, saya pun tak pasal sebab nama lain-lain. Siti Jebat dekat sini, saya nama WhatsApp lain, saya pun tak pasal dah. Okey, baik. Tapi perancang boleh ke ambil untuk, jangan sebut kedai lain. Allah, kita sebut pula, bahaya ni. Okey. Boleh ke orang GGA berurut untuk buang angin merdu? Boleh, tak ada masalah. Tapi perancang boleh ambil tak untuk GGA. Tapi perancang dia kacau hormon. Bila kacau hormon, dia akan kacau kita punya fungsi tubuh badan biasa. Dia akan kacau kita punya homeostasis. So, dia memang akan kacau kita punya gastric anxiety lah, no? Okey, baik. Gavis tu kalau makan setiap kali dada pedih tak? Kalau makan setiap kali dada pedih tak apa kan? Kita kalau dada pedih, first kita minum air, urut bagi sendawa dulu. Lepas tu kita tengok pedih tu ada tak ada lagi. Tapi dia tak boleh ambil dalam tempoh jangka masa yang panjang setiap kali. Takut sekali dia nak jadi masalah batu karang pula. Okey lah. Kayu basikal tapi tak jogging boleh ke tuan? Boleh. Kayu basikal tak ada masalah. Kayu basikal untuk kita train cardio kita. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita prefer jogging ataupun kita berenang lah, no? Itu lebih better. Okey. Okey, tak nak ke buat podcast jumpa Dr. Mani, Dr. Rahman, Dr. Ju dan Dr. Selaring dengan tuan mesti meletup. Apa hari tu buat podcast dengan Dr. Roland, insya-Allah tengok dia release tak ya. Tapi saya rasa sebab kita cakap best sangat, mungkin dia tak release kot. So kalau tengoklah macam mana. Tapi itulah. Saya macam ni lah. Untuk macam intermittent fasting lah, contoh macam intermittent. Terima kasih Syok. Contoh macam Dr. Mani kata kena berpuasa untuk nak selesaikan masalah insulin resistant, ataupun untuk kecil manis jangan ambil gula. Saya 100% saya tak setuju. Sebab saya ada konsult orang yang ada masalah macam ni. Banyak dah. Dia kena bagi tahu spesifik. Orang tu HbA1c 6.5 ke bawah, boleh nak practice intermittent fasting, cut sugar apa semua. Lepas tu dia kena explain lagi. Pada kos kehilangan berat otot, dia kena explain benda tu. Kehilangan berat otot dan juga berkemungkinan akan berlaku masalah penghadaman. Yang ni dia kena explain. Kalau untuk 6.5 and above, dia punya HbA1c, kena makan ubat. Lepas tu dia tak boleh cut dia punya karbohidrat secara mendadak. Kalau tidak, otot dia akan hilang lebih cepat dan berkemungkinan besar akan berlaku masalah tulang belakang, menyebabkan sangkut masalah gastric anxiety. Ni satu hal lagi. Dan juga ada juga yang kata intermittent fasting untuk orang yang ada masalah GERD ni bagus. Tak boleh macam tu. Sebab dia kena explain secara macam yang saya duk buat kat TikTok tu lah. Orang ada masalah GERD, cara nak tukar glukos kepada ATP energy ni, dia berlainan dengan orang normal. Dia berfungsi dalam keadaan anaerobik, tiada oksigen. Bila tak ada oksigen, penghasilan energi dia kurang. Kalau dia tak kurang makan nasi ataupun kurang dia punya meals, apa yang akan berlaku? Dia akan trigger orang tu punya anxiety dengan bloated. So kalau untuk orang yang tak ada knowledge MBB ni, dia praktis terus, confirm ke laut dalam dia masuk. Confirm ke laut dalam. Dia memang tak boleh lah. Sebab tu orang gastric anxiety ni, dia kena cut makan. Tapi bila dia praktis MBB, dia rawat leaky gut, dia dikurangkan histamine intolerance, dia punya kekerapan makan tu automatik dia akan berkurang sendiri. Daripada 6 ke 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1, dia boleh buat. Tapi kalau dia cut terus, Allah, menggila jadinya. Dia punya insulin resistant akan jadi lagi teruk. Boleh sangkut masalah diabetik pula ke atas. Sebab saya pernah jumpa orang macam ni. Tu saya kata, pentingnya
orang kata sentiasa consult customer tu, consult klien tu hari-hari dan jumlah yang banyak. Contoh macam 30 orang, 40 orang kan. Supaya pengalaman lah, supaya untuk pengalaman. Kalau tidak keluar tips bukan-bukan. Itu saya. So untuk mengelakkan saya di-relate kan, ataupun ada kena relate dengan doktor-doktor ni kan, saya sedaya upaya tak buat untuk collaboration lah no. Sedaya upaya. Okey. Takut saya kata, oh saya hang kena jawab ni, aku kena backup dia pula ku atas. Oh Allah. Sudah, baik kita duduk seorang-seorang je selamat. Okey, sebab FDM tu fokus pada penyakit dan serangkai, tapi MA fokus untuk GGA, tapi boleh juga untuk lifestyle. Okey, FDM tu fokus pada penyakit dan 3 serangkai. Dia kena detail. Sebab kalau tak detail, dia kena ada team macam kita buat Tuan Farhan. Dia kena ada dietec yang untuk menjawab setiap soalan. Dia kena belai customer kan, belai klien hari-hari. Hari ni makan apa? Macam mana hari ni? Apa semua? Belai. Kalau tidak confirm taubat lahum akan out. Kalau untuk orang sihat, untuk praktis FDM memang bagus. Tak ada masalah. Tapi kalau untuk orang sakit, terutama untuk orang kecil manis yang dia punya gula gila-gila punya, HbA1c dia sampai 8, dia kena ni lah, kena makan ubat. Kalau tak makan ubat, out. Okey. Saya kat sugar sebelum jumpa Hafai, badan teruk, lesu, tak ada tenaga. Betul ya, sebab kita orang yang GGA ni, energi dia kebanyakan datang daripada gula secara oral. Okey, baik, satu persoalan lagi lah. Orang yang masalah GGA ni, tempoh jangka masa yang panjang, dia punya gula agak tinggi tau. Dia dalam range 5.1, 5.5, nak sampai 6 pun boleh. Bila dia makan gula dia, gula dia naik sampai 8. Lepas tu kalau dia workout, gula dia back to 5, tapi badan dia tetap letih. Back 5-6, badan dia tetap letih. Compare dengan orang fit 4.6 pun dia rasa badan dia segap. Dia masalah. Ni masalah insulin resistant lah. Insulin resistant ni bukan disebabkan gula pun. Kata gula tak boleh masuk kan, bukan disebabkan gula, disebabkan cell damage pada dia punya, orang kata, nak explain macam mana. Okey, ni kata kita punya sel lah. Kita punya sel. Lepas tu kat sini dia reseptor untuk insulin. Yang rosak dia reseptor ni sebab ROS, reactive oxygen species, menyebabkan inflammation pada sel tu. Sedang kita kata radang pada tu menyebabkan bila insulin datang dia tak boleh nak lekat. Gula tu bukan daripada gula kita makan sebenarnya yang tinggi tu, daripada kita punya penguraian berat otot. Dia tak boleh nak masuk. Orang kecil manis, dia tak makan gula sekelumit pun, gula dia tetap akan tinggi disebabkan oleh penguraian berat otot dia kepada sugar. Okey. So, soalan lagi. Saya bagi pun sikit, boleh tak makan ubat kolesterol? Itu Mary Ann cakap tulisan doktor lawa sangat. Bukan, saya sebenarnya tulis itu untuk saya ingat kan. Tak apalah, nanti saya type bagi faham. Saya nak buat video cantik-cantik ni boleh, tapi masa tak ada. Saya tu jawab soalan, dia jawab soalan nak kena buat video. Jawab soalan buat video. Jawab soalan buat video. Ui, jenuh. Tak apalah, saya buat sedaya upaya normal. The end lah, saya upaya saya buat. Okey. Tuan boleh ke buat saya duduk tuan dengan Tuan Mio. Kena dodoi lah, orang kata. Okey. Bagi pesakit gizi boleh tak makan ubat kolesterol? Boleh, tapi kira-kira tengok duk ada tak keperluan. Okey. Kalau follow ni kalau pergi kat YouTube tengok untuk Dr. Paul Mason dengan Dr. Nadia Ali, sebab dia pun dua orang ni paling advance lah. Saya punya buku lepas tu belilah satu buku tu bab dia kolesterol clarity. Itu dia akan explain detail lagi bab ni. Untuk kolesterol ni, kita tengok kita punya LDS sama ada pattern A ataupun pattern B. Pattern A dia tak create inflammation, pattern B dia create inflammation. Nak tahu kita punya LDL pattern A atau pattern B,
dia akan correlate dengan kita punya bacaan HbA1c. Kalau HbA1c kita 6.5 and above, triglyceride kita mesti dan wajib dan pasti akan 1.5 ke atas, dan HDL kita akan rendah. Kita ambil HDL kita bahagi dengan kita ambil triglyceride kita bahagi dengan HDL kita akan dapat 1.5 ke atas selalunya kalau HbA1c kita dah start pre-diabetic ataupun diabetic. So dia akan correlate macam tu. So kalau kita punya kita ambil triglyceride bahagi dengan HDL, kita dapat 1.2, kita bermaksud LDL kita pattern A. Kita mesti tak ada masalah apa kecil manis, gula kita okey. Biarlah LDL tu naik ke mana, tak ada masalah langsung. Benda ni dia bukan faktor penyebab berlakunya masalah jantung. Kalau untuk orang masalah jantung, kalau kita tengok paper keluar, tengoklah buat research sikit pasal statin ni. Pengambilan statin, orang ambil statin dengan orang tak ambil statin, mati dia sama sahaja. Sama saja. Cuma kualiti hidup, perbezaan kualiti hidup orang yang tak ambil statin ni jauh lebih bagus daripada orang tak ambil statin. Okey. Okey, mana? Okey, pukul 10 dah. Saya nak kena balik ni. Sekejap bini saya rotan je mampui. Okey. Tuan, kenapa GGA bila letak mata je jantung jadi pada kita mengantuk, nak tidur susah. Okey, sikit jebat. Okey, ni soalan last kopek ni. Bila kita bloated, usus kita yang bloated sebenarnya, kebanyakan masa usus kita bloated. Dia dah bentuk bela. Dia akan tolak kita punya perut ke atas, tekan kita punya diafragma, alih sikit kita punya kedudukan jantung. Dia akan rangsang kita punya vagus nerve. Kita punya degupan jantung akan jadi slow. Lepas tu rasa ngantuk lah. Okey, dah bila rasa ngantuk tu, kita nak baring. Bila kita baring, kena pula kita baring belah kiri, dia trigger lagi. Okey, so bila degupan jantung kuat slow, otak kita akan hantar signal, dan jantung akan hantar signal pada otak. Otak akan interpret kata kemungkinan orang ni sedang kena belit dengan ular sawah. Sebab degupan jantung dia jadi slow, dia akan tembak adrenalin. Bila tembak adrenalin, automatik otak jadi cerah. Benda ni saya ada dekat saya yang bio, dekat saya punya TikTok page, ada explain bab ni. Tidur saja mata jadi dah mengantuk, tidur saja mata tu rasa jadi cerah. Ada kat TikTok. Tengok saya saya dah suruh klien puji Ibarat terus tunjuk dia orang. Okey. Nanti buat VTT, okey, video TikTok. VTT tu video TikTok baru nak faham. Okey, baik. Itu saja semua. Terima kasih banyak-banyak yang hadir malam ni. InsyaAllah esok kita ada live lagi. Okey, esok minta main. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kena balik rumah cepat, lagi bini tiba. Okey, baik. Assalamualaikum semua.